kedua. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan diri dahulu. Baiklah, seperti yang dapat dilihat di sini, saya ialah Nur Afina binti Mak Jamil daripada unit PPISM PPATP 2 ambilan Jun 2022. Dan saya memegang angka giliran 20221423400083. Dan seterusnya, okey, baiklah, apa yang saya ingin kaitkan dan apa yang saya dapat analisis dalam Google Site yang telah saya lakukan ialah yang pertama sekali ialah piawaian istilah-pelajar. Piawaian istilah-pelajar ini dibahagikan kepada 7, malah apa yang saya dapat kaitkan hanya 5 perkara, iaitu yang pertama, belajar diberdayakan. Belajar diberdayakan ini iaitu menggunakan teknologi untuk mencari bahan maklumat. Seterusnya, dapat membuat refleksi, dan yang terakhir sekali ialah dapat membuat maklum baras, di mana dengan menggunakan teknologi, saya menggunakan Google Site dan juga Canva, dan saya juga dapat membuat refleksi tentang nota ataupun isi-isi maklumat yang telah saya buat di Google Site. Seterusnya ialah dari Google Site yang telah saya lakukan itu, saya akan membuat atau meminta rujukan daripada pensyarah ataupun membuat rujukan daripada Google Scholar maupun Google Search, kerana daripada Google Scholar dan juga Google Search, saya akan mendapat bahan-bahan ilmiah yang sahih. Seterusnya ialah kewarganegaraan digital, di mana menjaga serta menyedari keselamatan dan mematuhi etika dalam di dunia digital. Berkongsi link kepada yang berkenaan sahaja, di mana saya hanya berkongsi link Google Site saya kepada pensyarah subjek ataupun rakan-rakan sekumpulan dengan saya. Hal ini demikian kerana di dalam Google Site, di dalam butiran peribadi, terdapat perkara-perkara penting seperti kad perkenalan dan juga nombor matrik saya, di mana jika Google Site saya itu dicerobohi oleh orang lain, maka saya punya maklumat-maklumat peribadi juga akan turut dicerobohi. Yang ketiga ialah bereka bentuk inovatif menggunakan teknologi untuk mencipta sesuatu penyelesaian yang baru. Contohnya, saya menggunakan Canva dan juga Google Site. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini, ia dapat menjana saya untuk menjadi lebih kreatif dan juga berfikiran lebih kritis. Hal ini demikian kerana dengan menggunakan Canva dan juga Google Site ini, saya dapat membuat nota-nota menjadi lebih menarik. Seperti mana kita tahu, apabila kita menggunakan Canva, terdapat pelbagai elemen seperti saya dapat membuat peta item, peta buih dan pelbagai jenis peta lain. Yang keempat pula ialah komunikator kreatif, di mana komunikator kreatif ini ialah saya membuat pembentangan dengan menggunakan platform dan media digital. Contohnya, saya menggunakan seperti sekarang yang dapat dilihat, saya menggunakan LCD, saya menggunakan laptop dan saya merekod video saya dengan menggunakan telefon bimbit. Dan akhir sekali ialah kolaborator global, di mana saya menggunakan alat digital seperti Google Meet dan juga WhatsApp untuk bekerjasama dengan pihak lain. Pihak lain yang saya maksudkan ialah pensyarah daripada IPG 2, di mana kami perlu menemubual beliau untuk penghasilan video KPPB subjek PADK dan juga GAPD ini. Seterusnya, kita masuk kepada model pembelajaran murid ataupun lebih dikenali sebagai SLM. Model pembelajaran murid dibahagikan kepada 3, iaitu perhubungan, aspirasi dan juga belajar cara belajar. Namun pun begitu, daripada model SLM ini hanya satu yang dapat saya kaitkan dengan Google Site saya, iaitu tentang perhubungan. Perhubungan ini dapat dibahagikan kepada 2. Yang pertama iaitu merangkai, di mana saya berkolaboratif dalam menjayakan temu buat. Saya berkolaboratif bersama rakan-rakan ahli kumpulan dan juga pensyarah daripada IPG Kampus Raja Melewar, iaitu Puan Rasidah, untuk menjayakan program KPPB kami pada kali ini. Seterusnya, saya mengaplikasikan kemahiran
interpersonal, di mana saya tidak melakukan temu bual dan juga Google Site bersendirian. Saya melakukan temu bual bersama ahli-ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Safwah dan juga Iliana. Seterusnya ialah saya masuk ke dalam kesempurnaan. Kesempurnaan ialah saya berbincang secara berkumpulan untuk membina soalan temu bual. Selain itu, pensyarah juga membantu sepanjang proses menyiapkan Google Site dan temu bual, di mana perbincangan dilakukan secara berkumpulan, di mana kami duduk bersama-sama ataupun kami hanya menggunakan WhatsApp dan berkomunikasi melalui WhatsApp untuk berbincang tentang soalan ataupun apa yang ingin kami lakukan semasa berlangsungnya acara temu bual itu bersama pensyarah daripada luar. Seterusnya, kami mendapat pensyarah membantu sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Contohnya, kami mendapatkan nama pensyarah daripada IPG lain, daripada Puan Wahidah, iaitu pensyarah kami daripada subjek PAKK 1172. Jadi dari situ beliau juga telah memudahkan kami untuk mencari pensyarah lain untuk kami temu bual. Selain itu juga, Cikgu Ashikin juga telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan Google Site dan juga temu bual ini. Selepas itu kita masuk kepada konsep pembelajaran bermakna ataupun lebih dikenali sebagai 6C. Namun demikian, saya hanya dapat mengaitkan dengan 5 perkara sahaja, iaitu yang pertama, pemikiran kritis, iaitu di mana saya dapat membina pengetahuan yang bermakna dan mencari isi-isi di Google Scholar, kerana Google Scholar seperti yang telah saya sebutkan tadi, di mana Google Scholar itu mempunyai bahan-bahan ilmiah yang tepat dan sahih maklumatnya. Jadi pada isi-isi yang saya dapat daripada Google Scholar itu telah saya masukkan kepada Google Site, dan ia dapat mewujudkan isi-isi yang bermakna di mana boleh menjadi bahan rujukan kepada saya pada masa akan datang. Yang kedua ialah kreativiti. Kreativiti di mana saya dapat menghasilkan idea baharu dengan menggunakan aplikasi Canva bagi menghasilkan peta minda, peta buih, ataupun saya dapat memasukkan video dan juga audio di dalam Canva saya. Seterusnya ialah menggunakan Google Site untuk menghasilkan idea yang lebih menarik. Sebagai contoh, saya mengambil latar belakang ataupun gambar background daripada Pinterest. Jadi daripada situ Google Site saya akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga ialah kolaboratif. Kolaboratif di mana saya dan ahli-ahli kumpulan bersama-sama berganding bahu untuk menemu bual pensyarah daripada luar, dan juga kami menggunakan kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ini di mana kami tidak melakukan kerja itu secara individu, malah kami melakukan temu bual dan juga membuat soalan-soalan secara bersama-sama. Jadi dari situ kami dapat mengembangkan lagi idea dan juga dapat menapis idea-idea yang lebih baik. Yang keempat ialah komunikasi. Komunikasi di mana saya menggunakan alat digital seperti kami menemu bual pensyarah Puan Rasidah di Google Meet, dan kami juga menggunakan screen recorder di mana kami merekodkan temu bual kami pada hari itu dengan menggunakan screen recorder. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berhubung dengan beliau untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk kami temu bual beliau pada hari tersebut. Seterusnya, kami bekerja dalam kumpulan untuk membina soalan dan idea yang lebih kritis. Yang terakhir sekali ialah sahsiah. Sahsiah di mana saya mengaplikasikan nilai-nilai murni sepanjang proses saya menyiapkan tugasan kedua ini. Contohnya, saya gigih dalam menyelesaikan Google Site dan juga temu bual walaupun terdapatnya kekangan masa yang perlu saya hadapi. Seterusnya, saya bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas. Sebagai seorang pelajar, apabila saya telah mendapat tugasan untuk menemu bual dan juga menyiapkan Google Site, jadi saya perlu mempunyai rasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Dan akhir sekali ialah saya berjaya menyiapkan tugasan walaupun perlu menemui pelbagai cabaran.
Antara cabaran yang kami tempuhi sepanjang proses menyiapkan Google Site dan juga temu bual ini ialah pertama sekali kami telah merekodkan video temu bual tersebut, namun apa yang terjadi ialah audio yang telah direkodkan itu tidak dapat didengari. Itu merupakan salah satu cabaran yang telah saya dan rakan-rakan kumpulan hadapi. Jadi kami bersama-sama mencari jalan untuk menyelesaikan cabaran tersebut, di mana kami merekodkan semula dan meminta bantuan daripada rakan-rakan lain untuk melihat sama ada audio itu telah berfungsi ataupun tidak. Antara cabaran yang kedua pula ialah semestinya tentang cabaran rangkaian internet. Seperti mana yang kita ketahui, rangkaian internet di institut pendidikan kita agak kurang memuaskan, jadi kami perlu menggunakan inisiatif lain seperti mana menggunakan data ataupun internet sendiri. Okey, baiklah, seterusnya kita masuk kepada kerangka 3R. Kerangka 3R yang pertama ialah penglibatan, iaitu engage. Dalam penglibatan terdapat dipecahkan kepada 3, namun saya hanya ambil satu daripada 3 tersebut, iaitu motivasi. Di mana motivasi ini dapat dengan menggunakan alat teknologi dan juga aplikasi ini dapat mendorong saya untuk memulakan proses pembelajaran dan membuat saya lebih bersemangat untuk menyiapkan tugasan. Seperti mana yang kita ketahui, sebelum ini kita belajar hanya menggunakan buku teks. Jadi mungkin saya akan merasa cepat bosan dan juga malas untuk melihat buku teks tersebut, kerana kadang-kadang buku teks hanya berwarna hitam putih. Namun apabila saya menggunakan Canva dan juga Google Site, pelbagai yang boleh saya terapkan dalam Google Site, seperti saya boleh letakkan link YouTube, saya boleh hias dengan menggunakan stiker di Canva ataupun elemen-elemen lain di Canva. Yang kedua ialah penubuhan ataupun enhance. Saya dapat kaitkan dengan perencah, iaitu aplikasi digital dapat membantu memberi fahaman yang lebih mudah kepada saya dan juga rakan-rakan lain. Sebenarnya saya menggunakan Canva, laptop, telefon bimbit dan Google Site sebagai alat sokongan pembentangan. Sebagai contoh, jika saya tidak menggunakan aplikasi ini, saya hanya menggunakan kertas dan juga menulis tangan, mungkin kertas kerja saya itu akan menjadi membosankan dan juga mungkin pensyarah tidak akan memahami apa yang saya ingin sampaikan dan apa yang saya tulis. Dan akhir sekali ialah tentang perluasan ataupun extend. Saya mengambil tentang luaran. Luaran di mana alat dan aplikasi di mana luaran ini memberi peluang kepada saya untuk menggunakan Google Site dan juga Canva ini di luar waktu belajar, di luar kelas. Contohnya saya dapat menggunakan Google Site ini di rumah ataupun di dalam bilik. Jadi ia mudah bagi saya untuk menyunting perkara-perkara yang belum siap dan memperbaiki serta menambah baikkan lagi Google Site saya. Okey, baiklah, akhir sekali kita masuk kepada kerangka 3R. Kerangka 3R yang pertama ialah penegasan ataupun lebih dikenali sebagai redo, di mana alat dan aplikasi yang saya gunakan dapat menambahkan lagi dan mengembangkan lagi idea yang lebih menarik. Contohnya saya menggunakan Canva. Jadi apabila saya menggunakan Canva, saya dapat menerapkan pemikiran yang lebih kreatif dan juga kreatif. Hal ini demikian kerana di dalam Canva terdapat pelbagai jenis bentuk dan juga kita boleh menggunakan frame dan juga kita boleh memasukkan video dan juga audio. Jadi slide pembentangan kita itu akan menjadi lebih menarik. Seterusnya ialah perkaitan ataupun relevance. Perkaitan ini di mana alat ataupun aplikasi yang kita gunakan itu mestilah relevance ataupun bersesuaian dengan keadaan dunia pada masa kini. Seperti mana yang kita ketahui, pada abad yang ke-21 ini, di sekolah maupun di rumah, para pelajar termasuklah saya sendiri lebih banyak menggunakan alat teknologi daripada alat-alat tradisional seperti buku ataupun whiteboard. Jadi pada zaman kini saya dapat menggunakan Google Site dan juga Canva yang sangat sesuai
seperti perkembangan teknologi pada zaman kini, serta ia dapat mengurangkan penggunaan kertas. Jadi daripada kurangnya penggunaan kertas, maka kita dapat menjaga keindahan alam sekitar. Akhir sekali ialah perhubungan, iaitu relationship, di mana alat dan aplikasi yang digunakan dapat mengeratkan hubungan antara saya dan juga para pensyarah. Sebagai contoh, saya menggunakan Google Meet untuk berkomunikasi dengan pensyarah luar. Jadi dari situ saya bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan dengan pensyarah di dalam kampus saya sahaja, malah saya juga dapat menjalinkan hubungan dan mewujudkan hubungan baru dengan pensyarah luar. Akhir sekali ialah menggunakan Canva dan Google Site untuk mengeratkan hubungan bersama rakan dan juga guru. Sebagai contoh, antara pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam proses yang menyiapkan tugas saya ini ialah Puan Wahidah dan juga Cikgu Ashikin. Sebagai contoh, Cikgu Ashikin banyak membantu saya memberi maklum balas tentang penambahbaikan di dalam Google Site yang dapat saya lakukan. Manakala Puan Wahidah pula banyak memberi ilmu-ilmu dan juga maklum balas tentang isi-isi ataupun konten yang dapat saya letakkan di dalam Google Site tentang kemahiran seni bahasa kepada kanak-kanak. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.